Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung satu lagi berkaitan dengan praktis ke arah SPM untuk kertas 2. Okey, baik. Soalan ini Cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik Tingkatan 5 KSSM. Terbitan Sasbadi Sembilan Berhad, muka surat 48 hingga muka surat 50. Jadi kita terus pergi kepada soalan yang bahagian A. Jadual 1 menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans EZ ke negara-negara Asia. Okey, bilangan hari. Okey. Kadar untuk dewasa, bayaran untuk warga emas, kanak-kanak dan juga keluarga lah. Okey, baik. Untuk pelan keluarga ni, pelan bagi sebuah keluarga yang terdiri daripada seorang suami, seorang isteri dan anak-anak di bawah umur 21 tahun. Okey, baik. Kalau anak tu lebih daripada 21 tahun, kena ambil pelan dewasa, kena bayar mengikut harga premium dewasa lah. Okey. Keluarga Chow ingin melancong ke Nepal selama 12 hari. Jadual 2 menunjukkan umur ahli keluarga Chow. Okey. Ahli keluarga Chow, Encik Chow, umur 54 tahun. Isteri Encik Chow, umur dia 51. Ayah Encik Chow, 76 tahun. Anak lelaki Encik Chow, 27 tahun. Anak lelaki Encik Chow seorang lagi 22 tahun. Anak perempuan Encik Chow 17 tahun. Jadi 17 ni kira masih lagi kategori kanak-kanak lah. Okay, kategori kanak-kanak. Dewasa 20 ke atas lah kita ambil. Tentukan jumlah premium yang paling murah bagi insurans perjalanan keluarga Chow. Okay. Kalau kita ambil pelan keluarga ni tadi, okay, ini untuk kata suami isteri. Jadi kata Encik Chow, isteri Encik Chow dengan kata anak perempuan Encik Chow saja 17. Jadi yang lain ni kata ayah Encik Chow tu kena ambil yang warga emas punya premium. Anak lelaki 2 orang ni 27 tahun dengan 22 tahun kena ambil yang dewasa. Jadi dia akan jadi mahal lah kalau kita tambah-tambah semua tu. Jadi sekarang ni premium yang paling murah kita ikut yang biasa punya. Maksudnya Encik Chow, isteri, anak lelaki 2 orang tu, itu kita ambil yang dewasa. Maksudnya yang dewasa ada 4 orang lah kat situ. Warga emas ada seorang, ayah Encik Chow, dan seorang tu kategori kanak-kanak, anak perempuan Encik Chow. Maksudnya bila kita kira yang tu lagi-lagi murah lah berbanding yang kita ambil yang keluarga, lepas tu tambah dewasa, tambah lagi jadi tinggi lah. Okay. Okay. Jadi yang paling minimum, okay, cara kira dia, okay, jumlah premium. Kita ambil yang paling murah. Sekarang ni ada 4 dewasa, iaitu Encik Chow, isteri Encik Chow dan 2 anak lelaki Encik Chow tu yang berumur 27 dan 22 tu. Jadi 4 dewasa tambah ayah Encik Chow seorang je. 1 warga emas. Warga emas. Dan tambah lagi 1 kanak-kanak.
Okey. Jadi 4 darab dengan yang premium dewasa ni. Okey. Jadi kita ambil yang bilangan hari ni yang mana? Yang 11 hingga 15 tu lah. Okey, dia kata 12 hari kan. Okey, kita ambil yang tu 72. ARM 72 tambah 1 darab, okey, yang warga emas tu 140. RM 140 tambah, okey, seorang kanak-kanak, okey, kanak-kanak premium dia RM42. Okey. 4 darab 72 tambah 1 darab 140 tambah 1 darab 42. Jadi jumlah premium yang paling murah lah, yang paling minimum. Yang paling minimum kat situ, paling murah RM RM470. Okey, kalau dia ambil yang pelan keluarga, katakan 192, itu untuk orang kata suami Encik Chow, suami, isteri Encik Chow, lepas tu anak di bawah 21. Cuma dia cover Encik Chow, isteri Encik Chow dengan anak perempuan. Itu doa kata 192. Tapi kalau warga emas kena tambah 140 dengan 2 orang yang dewasa, anak lelaki dewasa tu. Jadi kalau kita kira tu 476, maksudnya RM6 lebih mahal berbanding yang ni lah. Jadi yang ni paling murah lah. Okey, beza RM6. Okey, jadi yang paling murah RM470. Okey, selesai. Okey, masuk kepada bahagian B. Vincent bekerja di Sabah. Jadual 1 menunjukkan maklumat 2 buah kereta yang dimilikinya. Jadual 2 menunjukkan sebahagian daripada kadar premium di bawah takrif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Sabah dan Sarawak. Okey, ada 2 jenis kenderaan, Proton Saga dan Proton X70. Okay, jumlah yang ingin diinsurankan, Proton Saga RM20,000, Proton X70 RM126,000. Memanglah orang kata S70 ni lagi mahal lah pada Proton Saga. Okey, umur kenderaan Proton Saga 6 tahun, Proton S70 confirm lah baru. Okey. Kapasiti enjin Proton Saga 1600 cc, Proton S70 1800 cc. NCD Proton Saga 55%, Proton S70 0%. Okey, seterusnya jadual 2 ni. Okey, kadar premium mengikut kapasiti enjin tidak melebihi, okey, 1400 cc, 1650 cc, 2200 cc. Polisi komprehensif dan juga polisi pihak ketiga. Vincent menginsurankan kedua-dua kereta itu di bawah polisi komprehensif. Okey, komprehensif. Jadi kita kena tengok jadual komprehensif lah. A. Hitung jumlah premium kasar bagi kedua-dua kereta itu. Jadi kita kena kira satu-satu lah. Lepas tu kita tambahkan. Okey, baik. Untuk Proton Saga, disebabkan dia ada dia punya NCD. Okey. Jadi premium kasar ni kita kira, mula-mula kita kira premium asas. Okey, lepas tu kita tolak dengan NCD, dapat premium kasar. Jadi secara ringkasnya kat sini. Bila kita kena tolak dengan NCD 55%. Jadi jumlah yang tinggal berapa? 45%. Jadi bagaimana kita nak kira? Kita tulis terus macam ni. Secara ringkasnya. 100%. Okey. Dalam kurungan tu 100%. Tolak terus dengan 55%. Okey. Sebab nanti pun kita kena kira satu-satu, kita akan tolak juga dengan NCD ni.
55%. Jadi yang tinggal adalah 45%. Jadi 100% tolak 55% darab dengan, okay, mula-mula sekali kita ambil dekat proton saga tadi 1600 cc, dia punya 1600 cc. Jadi kita tengok dekat mana? Tengok dekat kapasiti enjin tidak melebihi 1650 ni. Jadi kita tengok polisi komprehensif dia RM RM220. Jadi dalam kurungan ni RM RM220. Okey, ni lupa cikgu tulis. Okey, proton saga. Okey, tulis kat sini proton saga. Okey, saga. Sama dengan, okey, 100% tolak 50%. Darab RM RM220 tambah, okey, sekarang ni RM220 ni untuk RM1000 yang pertama. Jadi yang selebihnya tu ada berapa lagi? Okey, RM20,000 tolak RM1000 yang pertama bahagi dengan kata setiap RM1000 yang baki tu. Jadi ada berapa unit baki yang baki setiap RM1000. Jadi tinggal lagi 19 unit. Darab dengan untuk Sabah Sarawak setiap unit untuk RM1000 baki kita kena darab dengan RM20.30. Kalau Semenanjung Malaysia kita darab dengan RM26. Kalau Sabah Sarawak kita darab dengan RM20.30. Jadi kita akan dapat kat sini untuk proton saga tu, okay, 100 tolak 55% darab dengan 220 tambah 19 darab RM20.30. Jadi kita akan dapat RM272.57. RM RM272.57 untuk proton saga lah. Okey, seterusnya untuk proton X70. Proton X70. Okey. S70 1800 cc. Jadi kita kena tengok polisi komprehensif untuk yang kapasiti enjin tidak melebihi 2200 ni. Jadi kita tengok jadual dia kat situ. Okey, RM dia tak perlu tolak NCD sebab NCD dia kosong. Jadi tak perlu darab dengan peratus. Jadi kita ambil kata dia punya premium asas untuk RM1000 yang pertama iaitu RM243.90 tambah dengan, okey, 1000 yang pertama kita dah ambil. Jadi dia punya jumlah insurans tu 126,000 tolak 1000 yang pertama bahagi 1000 sebab kita nak dapat berapa unit setiap RM1000 yang baki tu. Okey, jadi ada baki 125 unit lagi. Kan 125,000 kan. Jadi berapa kali ribu kat situ? 125. Lepas tu darab dengan RM20.30. Okey, sebab untuk Sabah Sarawak kan. Okey. Jadi kat sini dapat kata premium kasar dia 243.90 tambah 125 darab 20.30. Okey. Dapat RM RM2,781.40 untuk proton S70. Jadi jumlah premium kasar untuk kedua-dua kenderaan
Okey, jumlah premium kasar RM 272.57 ni tambah RM RM2,781.40. Okey, sama dengan RM3,053. RM RM3,053. RM97. Okey, selesai untuk jumlah premium kasar bagi kedua-dua kenderaan. Okey, B. Ejen kereta menasihatkan Vincent untuk memindahkan NCD kereta Proton Saga kepada kereta Proton S70 bagi mendapatkan lebih penjimatan. Berapakah jumlah premium kasar yang dapat dijimatkan oleh Vincent? Okey, baik. Jadi, untuk B ni, maksudnya yang NCD ni, Proton Saga tu kita kosongkan. Jadi, yang 55% ni pindah pergi kepada Proton S70. Jadi S70 tu kita kena kira dia punya NCD lah. Jadi ada cara kira ringkas dia. Mula-mula kita kira dulu Proton Saga. Maksudnya Proton Saga ni kita buang yang ni. Yang 100% tolak 55% ni. Jadi kita ambil yang belakang ni saja berapa. Okay, jadi kita tulis balik yang belakang ni. Okey, kita tulis Okey, Proton Saga dulu. Ya. Ni A, ni soalan B. Okey, Proton Saga tadi kita ambil yang belakang ni je. Sebab NCD kita dah kosongkan, kita pindah kepada S70. Jadi kita ambil yang belakang tu saja, RM. Premium kasar ya, RM RM220 tambah 19 darab RM RM20.30. Okey, kita ambil yang tu je. 220 tambah 19 darab RM20.30 akan dapat premium kasar dia RM 605.70. Okey, RM 605.70. Okey, Proton S70 pula bila kita pindahkan NCD itu tadi. Okey, daripada tak ada NCD kita tambahkan 100% tolak 55% tu kat depan dia. Okey, itu saja cara dia. Okey. Kita tambah yang ni 100% tolak 55%. Lepas tu kita ambil balik yang ni. Okey. Yang ni kita dah kira sebenarnya yang ni. Jadi kita letak terus kat situ. 3053.97 tu darab dengan 45%. Jadi kita akan dapat terus juga kat situ. Okay, kita ambil yang ni. RM 2781.40 ni. Kita ambil yang ni terus. Okay, kita tulis balik pun sama aja sebenarnya. Okay. 100 tolak 55. 45% darab dengan 2781.40. Jadi kita akan dapat kat sini RM 1251.63. Okay.
Kat sini tadi 60570. Kita jarakkan sikit. Okay, 60570. Okay, yang ni kita ambil terus daripada sini. Kalau kita nak tulis balik pun boleh. Okay, 100% tolak 50%. Darab dengan RM RM243.90 tambah 125 darab RM RM20.30. Sama juga. Jadi kita ambil yang ni balik, tulis balik kat situ. Sama je lah. Cikgu ringkaskan kat sini. Okay. Jadi bila dah dapat dua tu, jumlah premium kasar yang baru lah. Jumlah premium kasar bila kita dah pindahkan LCD ke Proton S70 tu, dia akan jadi RM, okey, yang Proton Saga, premium kasar yang baru dia RM RM605.70 tambah premium kasar S70 yang baru, bila tambah LCD RM RM1,251.63. Okey. Dapat RM RM1,857.33. Soalan dia tanya berapakah jumlah premium kasar yang dapat dijimatkan. Berapa jimat tu jumlah penjimatan. Kita tengok yang A dengan B tu kita tengok beza dah. Okay. Jadi kita tulis kat situ jumlah penjimatan. Yang A tu jumlah premium kasar RM3,053.97. Yang B ni jumlah premium kasar dia RM1,857.33. Jadi jumlah penjimatan A tolak dengan B lah. Okay, jumlah penjimatan sama dengan kita ambil balik RM 3,000 RM 3,053 ringgit 97 sen tu tolak RM 1,857 ringgit 33 sen. RM3,053.97 tolak 1,857.33. Jadi jumlah penjimatannya RM 1,196 ringgit 64 sen. Okey, selesai untuk B. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang terakhir lah untuk video kali ini. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada maklumat polisi insurans perubatan utama bagi Pelan A dan Pelan B yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Peratusan co-insurans dalam polisi Pelan B tidak ditunjukkan. Jadi kena kira lah kat sini. Okey, baik. Dia ada faedah hak tahunan, deductible, co-insurance. Okey, baik. Hak tahunan sama, RM250,000. Deductible untuk Pelan A RM500, Pelan B RM5,000. Co-insurance Pelan A 80-20, Pelan B kita kena kira lah. Dia tak bagi tahu, kena kira. A. Encik Liu membeli insurans perubatan Pelan A. Dia telah menjalani suatu pembedahan dengan jumlah kos RM26,800. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Liu dan syarikat insurans. Okey. Jadi cara kira dia kita dah belajar dah. Cara dia, jadi kita tulis. Okey, mula-mula kita kira kos perubatan.
selepas deductible. Okey. Sama dengan okey. Jumlah kos tadi RM 26,800. Yang plan A plan A. Tolak deductible untuk plan A tu RM500. RM RM500. Jadi kita dapat kat sini kos perubatan selepas orang kata deductible tu 26,800 tolak 500, 26,300. Okey, baik. Lepas kita dah dapat yang ni, baru kita boleh kira kos yang ditanggung oleh Encik Liu dan kos yang ditanggung oleh syarikat insurans. Okey. Kita kira bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Liu. Yang ditanggung Encik Liu. Sama dengan dia plan ni 80-20. Jadi Encik Liu menanggung 20%. 20/100. Darab dengan yang kos perubatan selepas deductible tu RM 26,300. Lepas tu kena tambah RM 500 deductible, sebab deductible ni ditanggung juga oleh Encik Liu. Dia kena tambah dengan 500. Jadi bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Liu adalah 20/100 darab dengan 26,300. Okey, tambah dengan 500. Jadi akan dapat RM 5,760. Okey, baik. Jadi bayaran secara terusnya kita dapat bayaran kos yang ditanggung syarikat insurans. Okey, yang ditanggung syarikat insurans. Secara terusnya kita boleh kira lah. Kos tadi 26,800. Jumlah kos semua sekali 26,800 tadi. Tolak terus bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Liu. Okey, RM 5,760 tu. Jadi kita dapat terus kat situ. Okey, 26,800 tolak 5,760. RM 21,040 ringgit. Okey. Ataupun kita nak kira 80% daripada 26,800. Dia 80%. Dia tolak deductible dia 80% darab 26,300 pun akan dapat yang sama juga.
Okey. Jadi selesai untuk yang A ni. Okey, B. Ratna membeli insurans perubatan pelan B. Dia telah menjalani suatu pembedahan dengan jumlah kos RM112,500. Bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans adalah RM96,750. Okey, soalan dia B1 hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Ratna. Okey. Jadi jumlah kos rawatan tadi 12,500. Okey, baik. Jadi bayaran kos yang ditanggung Ratna. Okey, sama dengan jumlah bayaran kos tu RM 112,500 tolak bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi yang selebihnya tu adalah ditanggung oleh Ratna lah. Jadi tolak RM96,750. Okey, dia bagi terus kat situ, kita boleh kira lah. Okey, 112,500 tolak 96,750. Okey. Jadi bayaran kos yang ditanggung oleh Ratna adalah RM 15,750. Okey. Selesai. B1. Okey, B2 tentukan penyertaan peratusan kos insurans dalam polisi Ratna. Okey. Jadi nisbah dia macam ni. Okey. Bayaran, cikgu ringkaskan ayat dia, bayaran kos syarikat insurans SI, cikgu buat SI. Bayaran kos syarikat insurans nisbah dengan bayaran kos Ratna yang ditanggung oleh Ratna. Okey. Sekarang ni kita dah tahu bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans tadi dia dah bagi RM 96,750 ringgit. Okey, nisbah dengan bayaran kos yang ditanggung oleh Ratna RM 15,750 kena tolak dengan dia punya deductible RM 5,000. Okey, jadi kat sini akan jadi RM 9, sebab dia punya peratusan co-insurance ni dia kira kata selepas tolak deductible tu. Jadi yang kos yang dibayar oleh insurans 96,750. Okey. RM15,750 ni tolak RM5,000. Jadi RM 10,750. Jadi di sinilah kita boleh kira nisbah dia. 96,750 bahagi dengan 10,750 akan dapat nisbah dia
9 nisbah 1. Jadi maksudnya apa kat situ? Kita tulis ayat sikit. Okey. Penyertaan peratusan penyertaan peratusan co-insurance dalam polisi Ratna ialah, kita tukarkan nisbah tu tadi kepada bentuk macam ni. 9 nisbah 1 ni kalau dalam bentuk peratus, 90% per dengan 10%. Jadi 90/10. Okey. Itu saja daripada cikgu untuk video yang terakhir untuk bab yang ketiga ni. Okey, berkaitan dengan insurans. Jadi selesailah ke semua soalan. Okey, untuk video kali ini dah selesai untuk praktis ke arah SPM Ketas 2. Jadi selesailah ke semua video berkaitan dengan bab ini. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.